Pengenalan diri saya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Hanisha binti Muhammad Nur. Saya berumur 20 tahun. Saya berasal daripada Raub, Pahang. Saya merupakan anak kedua daripada 2 orang adik-beradik. Saya juga seorang pelajar di University College of Yayasan Pahang dan sedang berada di semester 5. Seperti yang saya bagi tahu tadi, saya adalah seorang pelajar dan saya sedang mengambil kos pendidikan awal kanak-kanak. Berikut adalah gambar-gambar di mana kami telah melakukan pelbagai aktiviti yang dijalankan di sebuah tadika. Di dalam video ini, saya akan berkongsi dan menerangkan kepada anda tentang jenis-jenis pencemaran. Tapi sebelum itu, mari kita lihat jenis-jenis pencemaran yang terdapat di seluruh dunia. Moonlight, when you shine, when you tie, I can't lie, I can't lie. Sunrise, when the time I arrive to see you found me. I've been searching on each other for my life. Oh, I never chose a lie. I would rather pay the price or have a say like, yeah, I mean anything I have. Calling me crazy, going off 60, trying to tell my spotlight. Rolling with the thing who you try to be, the only thing I know. I hold this, but you let go my soul so easy. I'm falling. Terdapat 4 jenis pencemaran iaitu udara, tanah, air dan bunyi. Berikut adalah objektif yang ingin saya capai. Yang pertama, semua masyarakat haruslah sedar akan kepentingan alam sekitar. Kedua, kesedaran tentang alam sekitar diambil berat oleh setiap masyarakat. Ketiga, masyarakat mendapat pengetahuan dan ilmu tentang penjagaan alam sekitar dan pencegahan pencemaran. Pencemaran merupakan kemasukan bahan pencemar seperti bahan kimia, hingar, haba, cahaya dan tenaga di alam sekitar yang mengakibatkan kesan memusnahkan sehingga membahayakan kesihatan manusia, mengancam sumber alam dan ekosistem serta mengganggu ameniti dan kepenggunaan alam sekitar. Pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan satu keadaan yang melibatkan pengenalan sebarang bahan kimia, jirim zarahan atau bahan biologi yang boleh menyebabkan kemudaratan, ketidakselesaan kepada manusia atau organisma hidup lain serta merosakkan alam sekitar apabila ia dibebaskan ke atmosfera. Contoh pencemaran udara adalah seperti gas karbon dioksida, sulfur dioksida, klorofluorokarbon, bau-bauan, logam toksik seperti plumbum, tembaga dan sisa radioaktif. Punca pencemaran. Pencemaran udara berpunca daripada pelepasan asap kotor oleh industri terus ke udara melalui cerobong asap kilang, kenderaan motor di jalan raya, asap rokok, pembakaran terbuka dan letusan gunung berapi. Antara kesan pencemaran udara adalah penipisan lapisan ozon, jerebu, hujan asid dan pemanasan bumi. Pencemaran udara mungkin boleh memberi kesan terhadap kesihatan, keselamatan dan keselesaan manusia ataupun harta benda. Pencemaran air. Pencemaran air ialah perubahan yang berlaku kepada air dari segi kandungan atau warna serta sifat-sifat kimia yang disebabkan oleh pelbagai bahan pencemar dalam pelbagai bentuk seperti pepejal, cecair dan gas.
Ia merujuk kepada pencemaran jasad air yang biasanya akibat kegiatan manusia. Dalam banyak kes, pencemaran air disebabkan oleh pembuangan air kumbahan kepada jasad air tanpa rawatan mencukupi. Kesan-kesan pencemaran air. Pencemaran air boleh menyebabkan kemusnahan ekosistem akuatik. Sebaliknya, ini boleh membawa kepada masalah kesihatan awam. Contohnya, jika orang dihilir menggunakan air sungai yang tercemar sama untuk minum atau mandi. Ia juga boleh menjejaskan penggunaan air yang lain, seperti aktiviti pengairan. Pencemaran air mempengaruhi seluruh biosfera tumbuhan dan organisma yang hidup di dalam jasad air tersebut, serta organisma dan tumbuhan yang mungkin terdedah kepada airnya. Kesannya boleh merosakkan bukan sahaja kepada spesies individu tetapi juga kepada komuniti biologi semula jadi. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah atau pencemaran tani adalah disebabkan oleh kehadiran xenobiotik, bahan kimia buatan manusia atau perubahan lain pada persekitaran tanah semula jadi. Ia biasanya disebabkan oleh aktiviti industri, bahan kimia pertanian atau pelupusan sisa tidak wajar. Bahan kimia yang paling biasa terbabit ialah pelarut, racun perosak, plumbum dan lain-lain logam berat. Punca pencemaran tanah. Pencemaran tanah boleh disebabkan oleh tumpahan bahan kimia tanpa sengaja, hujan asid yang disebabkan oleh pencemaran udara, pertanian intensif, penebangan hutan, sisa nuklear, tapak pelupusan dan pembuangan haram, hakisan tanah, amalan pertanian seperti penggunaan racun perosak, racun rumpai dan baja kimia, perlumbungan dan akhir sekali lambakan minyak dan bahan api. Kesan-kesan pencemaran tanah. Pencemaran tani atau tanah yang tercemar secara langsung memberi kesan kesihatan manusia melalui sentuhan langsung dengan tanah atau melalui penyedutan bahan cemar tanah yang telah menguap. Potensi ancaman yang lebih besar adalah ditimbulkan oleh penyusupan pencemaran tanah ke dalam akuifer air bawah tanah yang digunakan untuk kegunaan manusia. Pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi merupakan penghasilan bunyi yang kuat dan bising daripada mesin, haiwan atau manusia yang mengganggu aktiviti atau keseimbangan kehidupan lain. Punca-punca pencemaran bunyi. Kebanyakan sumber pencemaran ini berlaku di luar rumah seperti sistem pengangkutan termasuk bunyi kenderaan, bunyi kapal terbang dan bunyi kereta api. Perancangan bandar yang tidak tersusun telah menimbulkan pencemaran bunyi kerana bangunan kilang dan kawasan perumahan yang bersebelahan boleh menyebabkan pencemaran bunyi dalam kawasan perumahan. Punca yang lain bagi pencemaran bunyi di dalam dan di luar rumah adalah penggera kereta, siren perkhidmatan kecemasan, perkakasan pejabat, mesin penghilangan, kerja pembinaan, peralatan penyelenggaraan, laman salakan anjing, alatan elektrik, perkakasan bermotor, dengungan lampu, sistem hiburan audio, pembesar suara dan suara yang bising. Kesan-kesan pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi mampu menyebabkan seseorang itu rimas dan mempunyai gangguan seperti sikap yang agresif, hipertensi, tahap tekanan tinggi, kehilangan pendengaran, gangguan tidur dan kesan buruk yang lain. Seterusnya, tekanan dan hipertensi adalah punca utama masalah kesihatan di mana telinga berdengung atau tinnitus yang boleh menyebabkan seseorang mengalami masalah daya ingatan, tekanan teruk dan serangan panik yang tidak dapat diduga. Bunyi bising mampu memberi kesan buruk kepada haiwan menyebabkan tekanan, meningkat risiko kematian dengan menukar keseimbangan sensitif, pengesanan dan mengelak pemangsa atau mangsa dan mengganggu penggunaan bunyi mereka sebagai perhubungan terutama berkait dengan pembiakan dan navigasi. Dedahan lampau akustik boleh mendorong kepada kehilangan pendengaran sementara atau kekal.
Pencemaran bunyi telah menyebabkan kematian spesies paus tertentu yang menyadari diri mereka selepas terdedah kepada sonar tentera yang kuat. Definisi hubungan manusia dengan alam semula jadi. Hubungan harmoni yang memerlukan manusia dan alam semula jadi supaya kualiti kehidupan akan terpelihara. Kepentingan memelihara hubungan manusia dengan alam semula jadi. Pertama, dapat memelihara alam semula jadi untuk generasi akan datang. Kedua, mewujudkan suasana hidup yang selesa. Ketiga, mengurangkan kes pencemaran dan kemusnahan alam sekitar. Keempat, kualiti kehidupan manusia meningkat. Kelima, keseimbangan alam sekitar terpelihara. Kesan tidak menjaga hubungan manusia dengan alam semula jadi. Pertama, berlaku masalah pencemaran. Kedua, menjejaskan kualiti kehidupan manusia. Ketiga, merosakkan sistem alam sekitar. Empat, penularan wabak penyakit. Lima, menjejaskan sistem akuatik. Langkah untuk mewujudkan keharmonian manusia dengan alam sekitar. Pertama, melakukan aktiviti gotong royong. Kedua, mempergiatkan aktiviti kitar semula. Ketiga, mengadakan program seperti penghijauan bumi. Empat, mengadakan kempen menjaga kebersihan. Kesimpulannya, marilah kita sama-sama menjaga alam sekitar dan perbaiki hubungan kita dengan alam sekitar supaya generasi akan datang dapat menikmati kehidupan dengan menghirup udara yang segar dan bersih. Semua pihak iaitu masyarakat, pihak kerajaan, jabatan-jabatan yang terlibat perlulah sentiasa bersedia dalam menangani masalah pencemaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab seperti mengenakan tindakan undang-undang. Baik, sampai di sini sahaja perkongsian saya tentang pendidikan alam sekitar. Semoga video ini memberi manfaat kepada anda. Sekian, terima kasih.